والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Terima kasih sahabat kongsi, sahabat lama, sahabat seperjuangan, semotoran. Maksudnya tak naik dah, naik motor. Serempitan. Serempitan. Maknanya kalau bunyi bising kat UAE tu, tahu dah lah. Yang bagi pengarah bahagian, khususnya jawatan kuasa, pegawai kanan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, tetamu-tetamu Al-Qadar sekalian. Terima kasih. Sebenarnya 2-3 kali sahabat saya duk minta tarikh untuk datang bagi pencerahan dan perkongsian. Tengok je tarikh, alhamdulillah hari ni lapang sikit. Kalau tidak tarikh 8 bulan tu memang kalut sikit lah. Di hujung Jumaat-Jumaat ni alhamdulillah mungkin tak sibuk sangat. Baru balik semalam, tengah malam sampai daripada Johor. Ada satu agenda di Johor sana, nak membangunkan hub halal Johor. Di airport Senai sana tu dia nak bangunkan satu kawasan yang dinamakan Senai Hub Halal. Mudah-mudahan itu satu perkembangan yang baik dalam industri halal Malaysia. Dan hakikatnya memang industri halal di Malaysia semakin berkembang pesat. Dan saya beruntung sampai ke MACD hari ni. Dah sertifikat halal ke MACD ni? Israel. Israel. Nama MACD ni sedap ni. Sebab tu tanya dulu, dah ada sedia halal ke tak ni? Nama MACD ni. Nanti kita kupas sikit lah MACD halal ke tak halal. Tak murah apa ni? Tak murah. Tak murah. Nak murah, nak boleh bagi sekarang, boleh bagi isi. Kita bagi logo halal. Boleh tak besar kat luar kan? Baik. Memang isu halal sebenarnya sangat besar dan sangat hari-hari kita tak senang duduk. Tambah pula dengan ada WhatsApp ni dan ada Facebook. Ramai mufti-mufti baru timbul dalam Facebook ni. Mufti jadian. Kalau dulu cerita puluhan tahun yang dulu ni ada, wallahu alam sama ada pernah dengar ataupun tak, serigala jadian ataupun anjing jadian. Kerana dia menghina azan dan sebagainya, dikatakanlah wallahu a'lam benar tak benar, kejadian berlaku di Perlis. Sekarang ni mufti jadian, lebih kurang macam tu jugalah. Dia ada sikit je uraiannya, dia mulalah jadi mufti. Lalu keluarlah fatwa dia, dipanjang berjela dalam WhatsApp tu. Yang cantiknya bawah sekali tu ada mesej yang sangat penting dia tinggalkan. Mesej dia, jangan tinggalkan maklumat ini dalam handphone anda. Sebarkan. Pesanan tu. Salah peraja. Hebat dia. Terus buat keputusan, jatuh hukum. Walhal benda yang tidak benar. Dan boleh saya katakan majoriti yang tersebar. Kalau nak tanya boleh, saya boleh jawab sekarang satu persatu insya-Allah kalau yang masih saya ingat lah. Yang tersebar dalam WhatsApp dan sebagainya. Paling popular sekali yang acap kali berulang penyebarannya tentang serbuan JAKIM ke atas kilang mancis. Tak tahu tuan-tuan perempuan terima ataupun tak. Saya yakin terima. Kerana produk mancis ni memang produk yang sangat popular. Biskut di Johor. Mana orang, ada orang Johor? Ada. Cik Syed mau Ada. Kilang besar di sana
Yang pekerjanya majoriti orang Islam makan gaji di situ. Wallahu a'lam ada agenda. Memanglah pemiliknya bukan Islam lah. Kita nak cari pemilik besar yang betul-betul Bumi Putra Muslim ni sangat kecil nilainya, sangat kecil bilangannya. Alhamdulillah, MSM, Malaysian Sugar Manufacturing telah pun diambil alih orang Islam di bawah Felda. Cadbury tadi disebut tadi kan, ada coklat pengusi segan-segan nak sebut, tapi saya tak apalah, saya boleh sebut Cadbury dimiliki oleh orang Islam. Dan majoriti pekerjanya 400 pekerja, 369 orang adalah orang Islam yang makan gaji kat situ. Jadi dalam isu halal ni juga kita terpaut dengan saingan industri. Dalam nak cerita halal ni, soal jaki memang kita nak mempertahankan pematuhan terhadap syarak. Di samping itu kita tak boleh kesampingkan soal persaingan dalam industri. So kita berhadapan dengan dua dilema ni lah yang kita nak pertahankan. Tak apa, bau muka limang tu tak masuk lagi. So Cadbury makan tak? Orang belanja makan. Orang belanja makan tadi pengusi sebut tadi sampai ada satu majlis. Majlis jemput Jaburai Jakin makan. Tak betul sebenarnya. Tak betul. WhatsApp tu. Saya adalah pegawai yang berada dalam majlis tu. Makan sekali. Sebenarnya majlis tu adalah majlis untuk penerangan Cadbury. Dia dianjurkan oleh pihak yang lain. So, pihak itu yang makan, saya tak makan. Dia pun nak buat demo makan lah. So, lepas kita bagi taklimat, penjelasan dan penerangan apa sebenarnya di sebalik isu Cadbury ni. Dah lalang sebut Cadbury, memang semua maklum, telah pun dalam media kita pun dah war-warkan bahawa ianya adalah satu kebocoran maklumat yang tidak tepat dan ianya berlaku sangat pantas dan disebarkan oleh seorang yang tidak beramanah lah dalam hal ini. Kerana produk itu diambil di pasaran terbuka. Ya, kena faham ni cerita orang di kementerian yang berdiri dengan benda-benda sains ni kan. Mudahlah sikit kita cerita. Pencemaran DNA ke atas mana-mana produk tidak boleh berlaku dengan sewenang-wenangnya. Melainkan kita ambil daging babi letak sebelah coklat dan coklat itu dibuka. Coklat Cadbury itu dibalut macam mana? Kita steamer. Berapa lapisan pembalutannya? Satu hak yang jenama brand itu dan satu lagi yang aluminium foil itu. Yang putih itu. Pencemaran DNA hanya boleh berlaku kalau peniaga dia beli coklat tu, dia buka dan letak sebelah daging babi. Daging babi bukan daging dalam tin. Kalau letak yang dalam tin tu, yang apa tu, yang minced pork tu dalam tin, walaupun tak sebelah, tidak akan berlaku pencemaran. Maknanya bukan mudah-mudah lah DNA tu nak melompat masuk dalam coklat tu. Ini bila dah berlaku macam tu, keluar mufti macam-macam membayangkan kilang Cadbury tu, dia sembelih seekor babi tu, dia lepas seekor babi tu dalam kawah coklat tu. Dan produk yang diambil, yang dianalisa adalah diambil di pasaran terbuka. Dan produk itu berbungkus dengan baik. Jadi bagaimana boleh wujud penemuan, pengesanan unsur DNA ini? Sudah pasti sekiranya ianya tidak diurus dengan baik sewaktu analisa di makmal dibuat, kebarangkalian penemuan DNA itu adalah tinggi. Kerana kalau peralatan diguna, sebab makmal itu kita faham, dia makmal yang menganalisa produk-produk daging. Dia bukan makmal yang menganalisa highly processed food.
Itu memang rutin. Jadi di bawah ahli proses food tu menggunakan ialah soal metod satu hal pula. Dan dalam isu DNA ni memang sangat sensitif. Nak menentukan darjah pengesahan DNA babi tu adalah sangat-sangat sensitif. Kerana DNA kita dengan babi lebih kurang je. Sebab tu dalam ilmu perubatan dan sebagainya, pergi ke Institut Jantung Negara, sahabat saya, sahabat seperjuangan juga yang berada di IJN, pergi buat ziarah ke IJN nak tengok jantung babi, injak jantung babi. Pergi dah tengok. Similar, maknanya boleh berfungsi dengan baik untuk manusia. Ditambah pula kalau kata nak buat pengesanan kat atas bulu, khususnya Bruce yang berasaskan bulu, lebih kurang juga lah. Bakar rambut kita ni dengan bakar ambil sampel bulu tu, baunya tengik sama tu, confirm lah itu bulu babi. Maknanya sifat yang ada, sifat DNA yang ada pada babi menyamai DNA manusia. Dan kebarangkalian itu jugalah yang boleh terjadi ke atas coklat Cadbury. Bila mana ianya tidak diurus dengan baik, berlakunya penyentuhan yang direct dengan coklat itu sewaktu analisa dibuat, juga boleh menyebabkan berlakunya kontaminasi DNA. Memang sangat rumit dalam isu DNA ni. Sebab itu JAKIM kita tak boleh nak keluarkan keputusan yang drastik terhadap penemuan tersebut. Sebab kita kena pergi ke bawah. Tersebarlah pula dalam media masa, JAKIM kautin dengan kilang pula. Habis kalau tak pergi kilang, nak ambil dia mana? Kita pergi ke akar umbinya, kita tengok, ambil persempelan. Bukannya kita ambil finish product, kita ambil raw dia. Sebab kita nak tengok 360 darjah analisa, di mana potensi DNA boleh berlaku. So, analisa dibuat itu, dia ambil persempelan kacang, coklat tanpa kacang dan coklat dengan 2 jenis kacang. So 3 persempelan dibuat. Yang positif ada kacang, negatif yang tak ada kacang. Tapi paste dia sama, beza dia ditambah kacang. So kita juga mengambil perhatian terhadap itu. Apakah kemungkinan DNA itu daripada kacang? Kita ambil sampel kacang. Sebab tu kita pergi kilang. Kalau ambil di pasaran, benda tu dah finish product. Ambil di kilang, satu persatu kita ambil. Termasuk juga batch-batch yang tidak terlibat dengan penemuan tersebut, kita ambil tengok. Akhirnya keluar keputusan semuanya negatif, tidak dikesan DNA. Barulah kita buat kenyataan bahawa Cadbury punya produk adalah halal. Dan dia telah pun lama dapat persetujuan halal. Tapi oleh kerana kita faham, satu poin lagi, ianya adalah saingan industri. Itu kita memang perlu terimalah. Kita berterima kasih jugalah dengan mufti-mufti jadian yang dalam internet, dalam WhatsApp dan lain-lain kan. Menyebabkan kami itu bekerja lebih sikit. Terima kasihlah. Siang malam, Sabtu Ahad, non-stop Sabtu Ahad, date kerana Cadbury. Selesai Cadbury, datang pula tahun ni. Secret recipe. Ada peminat secret recipe? Asal kek saja secret recipe. Asal secret recipe dia kek birthday. Kek birthday mesti secret recipe. Kalau kek lain tu, bos, kek kedai mana ni bos? Baru dapat bantuan bayar 500 kan, takkan kek kedai biasa je kan. Perempuan chocolate indulgent. Tak tahu. Peminat. Ha? Macam lebih kurang kan. Yang tu yang paling laris sekali berbanding yang lain. Lain tu chocolate moist tu kurang-kurang sikit. Ni pagi lagi boleh cerita, kalau tengah sikit tak boleh cerita dah, tengah makan kurang pahala puasa.
Dalam persijilan halal ni juga, tak masuk lagi slide ni. Slide saya ada 150. Takat saya larat tu seperti lah kan. Masa-masa ni tak ada cakap banyak-banyak juga. Cakap sikit-sikit sudahlah. Baik, dalam persijilan halal ni juga, aspek yang paling utama kita tekankan adalah soal pematuhan terhadap unsur-unsur ataupun bahan-bahan ramuan tu mesti halal. Yang tu yang solid yang kita pegang. Tak dikesampingkan adalah soal thayyibah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu. Jadi persijilan halal yang kita buat hari ini adalah adaptasi daripada ataupun transformasi daripada perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Macam mana kami nak adaptasikan? So kita zahirkan logo halal. Ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan, kenapa buat sijil halal, buatlah sijil haram, lebih mudah. Saya menghormati pandangan itu, tetapi perlu melihat jauh lebih daripada itu. Memberikan pengesahan haram lebih berat daripada memberikan pengesahan halal. Kita nak jatuh hukum haram ni bukan cerita mudah. Bersedia tak bersedia orang tu, kita nak jatuhkan, kita nak bagi dia, you punya kedai disahkan haram. Dan kita letak tu, ganti perkataan halal tu haram Malaysia. Warna merah. Lepas tu merah pula dia punya logo. Kata pengusi lah. Gamak-gamak apa akan jadi? Oh, Malaysia terkenal dengan satu persijilan industri haram Malaysia. Nampak? Itu kena lihat tu aspek tu juga. Tapi saya menghormati pandangan itu. Tak apalah, itu pandangan dia, kita hormatlah. Masing-masing ada pandangan yang berbeza. Tapi dalam soal halal ini, alhamdulillah, dengan adanya logo halal Malaysia ni, yang selama ini kita pertahankan, Malaysia disanjung tinggi dengan logo ni. Tentu ada perempuan kalau dapat bercuti pergi ke luar negara dan sebagainya, cerita tentang logo halal. Orang luar sana tahu tentang logo halal Malaysia. Sebulan sebelum puasa baru ni, saya dengan rombongan ke Korea. Seminggu di sana, dan mereka sangat berlumba-lumba untuk minta JAKIM buka pejabat di sana dan buat persediaan halal ke atas kilang-kilang di sana. Maknanya apa? Potensi dan kepercayaan terhadap logo halal Malaysia sangat tinggi. Dan selama inilah itu yang kita pertahankan. Unsur bahan ramuan mesti halal, satu. Yang kedua, thayyibah, tak ada kompromi. Ada orang Kelantan sini tak? Ramai. Wudu halal tak wudu? Wudu halal tak? Soalan Cikgu Mas. Hanya Norin. Halal tak? Halal tak? Lama lah makan tak? Sedap lah. Tak ada wudu, tak boleh buka puasa. Mesti wudu dulu. Dan saya bukan nak tu dah, saja nak berkongsi. Nak cerita tentang thayyibah tu. Bagaimana proses pemeraman wudu? Pernah pergi tengok tak? Tak apalah, jangan cerita wudu, sensitif. Kicap. Saja je, sama je. Kicap. Bagaimana proses pemeraman kicap? Yang terbayanglah agak-agak. Kita buat tapai tak adalah se-kritikal buat kicap. At least buat tapai dibalut juga dengan daun pisang, apa tu, sejenis daun lagi, daun apa? Buat getah. Buat getah pun jadi. Kicap diperang dengan satu tempoh yang lama. Kacang soya tu diperang. Tempat yang paling kami tak minati bila buat pengulitan adalah kilang kicap. Minta maaf cakap lah, memang busuk kilang. Tapi bila keluar kicap, dah jadi kicap kipas udang, sedap. Perah sikit limau, kan? Ada yang goreng sikit lah, nasi panas-panas sikit, okey lah tu.
Boleh jadilah. Bulan puasa lah cerita bab makanan. Diperang dengan satu tempoh yang lama. Tempoh pemadaman inilah yang sangat kritikal. Kalau kilang dia tak jaga dan membiarkan anjing berkeliaran, ini memang masalah. Sebab dia akan perang di tengah-tengah laman padang tu, dia letak dia punya tong tu macam cerita kungfu Shaolin kan, yang dia duduk sembunyi dalam tepayan tu. Begitulah rupa bentuknya. Jadi perang di tengah-tengah laman begitu. Kalau dia tak jaga dengan baik, maka di situ akan berlaku kontaminasi, pencemaran silang. Belum campur lagi burung yang berterbangan dan melepaskan najisnya. Dia nak sedap, dia ada tempoh untuk dia buka dan dia tutup. Itu rahsia dia. Gambaran dia, kalau dia di permukaan tu memang sebiji. Maknanya kalau nasi, kita masak nasi kan, tinggal periuk nasi tu kat dapur lama, tinggal seminggu, dua minggu, 3 minggu kan, tak teringat nak basuh. Obsession kan? Balik-balik pasal apa rumah ni bau, rupanya periuk nasi tak basuh. Buka-buka tu dia, itulah rupa dia. Di permukaan kicap, belum kicap lagi lah, soya yang diperang. Kemudian dah sampai satu tempoh, barulah dia akan alihkan dan dia akan tambah perisa. Itulah yang kita makan hari ni. Tambahlah untuk kicap masin, kicap manis, sama je. Halal tak? Dah ada logo halal. Halal lah tu. Cuma itulah proses untuk menghasilkan kicap. Slow sikit lah. Sorry. Dia online Sorry. Okey, balik pada secret recipe tadi. Jadi kita ambil tindakan oleh kerana berlakunya penemuan di kilang utama yang tidak patuh kepada aspek thayyibah. Sebab kita tak ada kompromi. Kalau ada penemuan bahan yang haram, no kompromi. Kilang tak bersih, no kompromi. Sebab tu saja saya cerita pasal kilang bodoh kicap tu, nak bagi bayangan. Mana kita menjaga, walaupun pemeraman itu memang aktivitinya begitu, tapi kita ambil perhatian yang serius sebelum kita nak bagi sijil halal. Jadi kita tarik sijil itu disebabkan dia tidak patuh dalam aspek thayyibah. Sangat subjektif lah aspek thayyibah ni. Termasuklah orang yang mengendali peralatan yang diguna, premis, lalat, lipat, tikus, itu semua kita ambil perhatian. Ada benda-benda tu semua, itulah yang akan menyebabkan sijil ditarik balik. Tu kita tarik balik sijil. Dah dapat balik sijil ke? Secret recipe? Kalau pergi secret recipe sebelah tu, besar dia tak logo kat depan. Cepat dia promosi kan? Tapi dia terkesan besar jugalah bila mana kita ambil tindakan. Drop lah. Sebagaimana Cadbury dulu hilang dalam 1 minggu 4 juta. Saya tak dapat guna, dia orang terlepas. Okay. Jadi Cadbury dah dapat secret recipe dapat balik seperti yang halal. So okey lah, boleh makan lah. Ustaz macam tak confident. Puasa dia tak boleh nak. Cadbury okey, boleh makan, no problem. Kena tak makan lah. Sampai tu imam pun tak jadi sembahyang Jumaat. Lagi jaki tak sebut kata halal ke haram. Jaki sebut kata halalnya, dia pun angkat takbir Allahu Akbar bila sembahyang kan. Sampai macam tu lah. Makan tak Cadbury? Kena tanya ni.
Tak wani? Ha? Buka puasa. Tak wani ke? Masih tak confident lagi? Was-was lagi? Ha? Dah dengar? Balik nanti buka puasa makan Cadbury dulu. Pesan dia besar, Ustaz. Pesan dia besar. Sama sebagaimana apa nama tu, hi-fi. Roti. Roti hi-fi. Roti hi-fi. Beli tak roti hi-fi punya produk? Tak beli dah. Habis tukar apa gaji ni? Tu dah keluar pula tepung tu. Tepung roti Massimo lah, apa lagi tu, Caksau lah, ada babi. Ada timah tu, gambar. Dieditkan sekali, tepung, roti Massimo, apa lagi lah, mengandungi babi. Berapa banyak lah babi nak masuk dalam produk. Kesian babi tu kan. Dia pun susah hidup dia, hari-hari stres tau. Sebab tu banyak produk hasilan daripada babi tu banyak kat AJM. Sebab dia stres kan, jadi mati awal, ambil organ dia, hantar AJM. So kita berguna. Termasuklah yang untuk jemaah haji yang disuntik tu kan, daripada babi lah. Sah tak haji? Itulah panggil ceramah halal kan, keluar lah macam cerita. Sah tak haji? Yang tahan ni suntik untuk 5 tahun ke 10 tahun? 3 ya? Sah tak haji? Babi berjalan dalam ni. Babi berjalan dalam. Tak nak ikut Said. Tak nak babi ikut tawaf. Mana yang babi ikut tawaf tak? Sah tak? Sah. Yang tu kita kena faham dalam bab dururiyah tu. Aspek berkaitan dengan khususnya perubatan memang banyak bergantung dengan sumber daripada babi. Hakim kenapa tak buat persediaan halal untuk tu? Memang kita tak boleh dan tak ada pilihan setakat ini. Tahun 2000 kita cuba mencari sos yang baru dengan kerjasama KKM dan pihak-pihak yang berkaitan untuk menghasilkan insulin bagi rawatan kanser, dan cuba nak buat ambil daripada biri-biri, namun tidak berjaya juga. Dia tak bertindak balas dengan baik. Nak tak nak babi juga yang lebih efektif. So dalam hal ini yang tu terlibat dengan bab fiqh dururiyah semasa tu, maka itu dibolehkan, diharuskan, termasuklah untuk jemaah haji. Soal pilihan keluarga nak tak nak itu, yang tu kita tak boleh halang lah. Tapi dari segi hukum diharuskan ketika ini, sehinggalah ada alternatif yang baru, dan kita tak tahu bila lah. Wallahu ta'ala alam dalam hal itu. Bab perubatan memang boleh dikatakan banyak kita bergantung dengan sumber daripada babi. Boleh dah? Belum lagi. Ada nak tanya? Tanyalah. Ayam. Sebab tunggu slide ni. Ustaz, ayam. Tak keluar dah slide daripada sampai balik. Ayam jaya, Ustaz. Ayam jaya. Okey, pengusi tanya ayam. Ayam ada logo halal, tapi ada lubang, tebuk. Macam mana? Siapa beli ayam di Ion Beat Alamanda Sabtu dan Ahad lepas, beli seko percuma seko. Okey, ayam tuan-tuan beli kat mana? Pasar mana? Pasal mana? Banting, Azin. Ayam Azin. mana? Okey, saya akan ulas juga pasal isu ayam Azin. Tak apa. Lagi. Ayam dinding. Lagi beli kat mana? Pasar Borong, Selangor. Selangor. Bagus. Lagi. Pasar Persilapan. Pasar Persilapan. Okey.
Maidin. Ada beli kat Maidin? Ada beli di apa tu Tesco? Beli ya? Okey. Tak beli dah. Tak beli dah kat Tesco. Darussalam. Siap masak ni. Darussalam tu order lah pinggan makan tu oi. Okey, baik. Pertama sekali, di pasar basah biasa kalau tuan-tuan dan perempuan confident, no problem. Okey, tak apa ustaz, saya yakin. Saya nampak Haji tu jual. Haji jual, siapa sebelah? Dilema di pasar basah biasa, termasuk di pasar Borong Selangor. Jadi apa nama, dalam bab sembelihan memang kita sangat rasa bimbang lah dalam isu sembelihan. Kerana amalan penyembelihan di pasar-pasar basah yang biasa boleh dikatakan majoritinya adalah bangkai. Kan selalu kita duk sebut apa nama, penceramah-penceramah kita dalam TV pun, di mana-mana ceramah kita duk highlight. Kerana aktivitinya dia sembelih, di samping dia tu ada tong. Tong tu diisi dengan air. Kalau tak isi air pun tong kosong. Tong drum kan. Para-para pinggang. Kadar sembelihan dia menjangkau ratusan ekor untuk sehari perniagaan, bahkan ribu. Maka untuk menghasilkan produk yang banyak, dia kena cepat sembelih. So bila dia sembelih dengan cepat, kaedah yang paling pantas untuk dia sembelih, dia terbangkan ayam tu landing dalam tong. Nampak? Kalau ayam yang pertama landingnya di dasar, ayam kedua, ketiga, ayam yang ke-140, di mana kedudukan mereka? Hilang dari radar. Sebab tu saya kata tadi, bangkai. Ayam bandar sekurang-kurangnya ni juga ada kajian 1 minit. Orang daripada DBS veterina ni pakar dalam bab jangka hayat ayam. Ayam bandar ni memang cepat mati. Tapi cepat-cepat pun sekurang-kurangnya 1 minit suku lebih kurang. Paling pantas pun 1 minit lebih kurang macam tu lah. Kalaulah aktiviti dia sembelih dan dia terbangkan ayam tu sehingga ayam tu mendapat keizinan untuk landing, jangka masa dia ambil berapa agak-agak? Berapa? Beberapa saat. Diikuti dengan ayam kedua, flight ketiga, keempat, 5, 6, 7, sehinggalah selesai ratusan ekor. Yang halal, kalau dia tak guna air, yang halal tu ayam yang landing yang terakhir sekali, penerbangan terakhir. Last. Jadi untung orang yang pi pasar awal. Tapi itu pun seekor dua lah yang halal, dia mau makan. Kalau dia guna air, habis, total loss. Kena beli kereta baru lah. Habis, memang makan. Ayam persilapan. Sebut direct tu. Ya. Ayam persilapan datangnya daripada dengkil. Dia sebenarnya di pasar dengkil. Jadi kalau siapa nak beli barang murah, pekan Sabtu, pekan Ahad, pekan Selasa, datanglah ke dengkil kampung saya. Saya duduk dengkil. Masih lagi murah walaupun sebelah Putrajaya. Ramai orang Putrajaya turun sana. Okey, ayam persilapan daripada dengkil. Alhamdulillah, sembelihannya tu tidak menggunakan tong. Selamat. Persilapan. Kalau tanya saya, Ustaz, ayam yang di pasar Tani Putrajaya macam mana? Saya tidak ada jawapan. Maksudnya dua-dua gerai yang pasar yang silapan gerai tu okey. InsyaAllah.
Dan bengkel. Ayam bengkel. Nak confident lagi, pergi ke bengkel lah. Nak confident lagi, beli ayam hidup. Serius? Sembelih sendiri. Itu lagi baik. Tapi janganlah masuk air pula. Sebab memang aktivitinya begitu. Dia sembelih dan dia campak. Sembelih campak dalam tu. Di Kajang, saya tak ingat lokasi di mana. Orang Pakistan sembelih bawah pokok. Satu hari 1000 ekor. Ada tahu? Jadi sebut macam tahu je. Cuba cari. Saya tak ingat, tak pasti dia punya lokasi di mana. Tapi sembelih dia satu hari 1000, dia sembelih bawah pokok. Sembelih dia lepas atas rumput. Macam mana kita sembelih malam raya nak buat rendang. Okey lah. Tapi memang tak akan dapat sejalan lah. Sebab dia sembelih macam tu. Sebab bila nak dapat sejalan, dah ready kan gambar, tak boleh. Tak kopi ke? Tengok kopi. Tak kopi. Ada? Cepat. Jadi. Oh, tak muncul dah slide. Dia tak bangun. Tak boleh baca. Cepat. Okay. Dia kena tunjuk gambar baru nampak sikit kan. Ada. Ayam mas. Beli kat mana? Kedai ayam mas. Berapa ramai beli ayam di kedai ayam mas? Cuba kat tangan. Ha? Restoran mana? Restoran ayam mas ada. Ada restoran yang atas sini. Dia dah halal. Dia ada sejalan. Yang KFC tu. Ha. KFC pun sama. KFC tak makan ke? Jangan. Rugi tak makan. Halal tak KFC? Sebenarnya dia okey tak? Okey lah, sebab dia dapat sikit. Dah dapat sejalan okey lah. Di mana ayam dia punya? Ayam KFC KFC alhamdulillah milik orang Islam. KFC Malaysia lah, jangan pula pindah dalam dapat KFC je. Tapi alhamdulillah kita KFC Malaysia melebarkan sayap ke Singapura dan juga India. Kita bawa ayam kita pergi ke India. Jauh jalan. Ayam KFC, restoran dan juga kedai ayam mas, semuanya daripada sumber rumah sembelihan yang diuruskan oleh ayam mas di Port Klang dan Johor dan Penang. 3 lokasi utama yang jumlah sembelihannya satu hari 200,000 ekor. Sebab tu ada keluar dalam internet, dalam laman sosial. Tapi tak berulang dah, cuma saya sebut lah. Ada seorang ustaz mengatakan ayam KFC tidak halal kerana disembelih menggunakan kejutan elektrik. Yang ni pakar daripada DBS boleh urai. Apa itu kejutan elektrik? Dengan kadar sembelihan 200,000 ekor, nak cepat, macam mana kaedahnya? Plus untuk jaga kepak ayam tidak lebam. Tu ada kaedah dia tu, ada teknologi yang dinamakan water bath stunning. Pelalian ke atas ayam dengan menggunakan arus elektrik. Dialirkan ke dalam air. Cuba jam sikit slide. Kecilkan. Kecilkan. Turun bawah ni. Turun lagi. Tu saya kata panjang dia punya logo. Tak apa lagi, kita mau nampak lah. Lagi. Lagi, bawah lagi. Nanti kita pilah sikit-sikit tebuk kat mana-mana.
Lagi. Kena zikir ke? Okey. Saya rasa ni. Okey. Mula daripada ayam yang pertama. Okey, buka yang ni. Tak apa. Cerita yang cucuk ni kita langsung ceritalah. Pasal isu ayam Tesco Giant yang ada segi halal, tapi pelanggan beli diangkat. Pelanggan pula rajin sekarang ni. Terima kasih dengan semua pelanggan-pelanggan Malaysia yang prihatin. Sebelik kepala ayam. Fakta yang pertama, industri sembilan ayam dan yang tuan-tuan beli ayam di pasar-pasar besar, kaki dan kepala ayam tu adalah ayam lain yang punya. Sebab pemprosesan ayam, bila mana selepas dia sembelih, dia akan pisahkan kaki dan kepala ayam. Dia bergantung. Next slide. Next. Dia bergantung macam ni. Ni waktu hidup. Ni waktu hidup. Kesiangan. Siapa yang hati kebal saja boleh bekerja di rumah, sembelih. Yang nak pencin-pencin nanti boleh juga apply jadi penyembelih. Gaji besar ni penyembelih. Pergi luar negara, duduk di New Zealand, dia panggil meat engineer. Dia tak panggil penyembelih. Dahsyat. Sewaktu saya pergi ke New Zealand, bertemu dengan rakyat Malaysia di sana, berapa lama lah, 10 tahun dah jadi penyembelih. Beli rumah, beli tanah semua kat sana. Gaji berapa? RM3,000. Besar. Jadi ayam ni digantung, kaki atas, kepala bawah. Next slide. Dia bergerak. Benda ni bergerak. Next slide. Ayam ni yang dikatakan tadi, dinamakan water bath tanning. Dalam lekuk tu ada air. So ayam yang bergerak ni, dia akan cecah air tu. Kepala dan juga kita punya syarat dia paruh lah. Tapi ada setengah tu dia gasak dia penuh dalam tu, dia tenggelam satu kepala ayam. Tapi syarat dia mesti ayam tidak mati. Sebab fungsi dia ni adalah lali. Nak test rasa lali tu boleh. Bawa motor tak ni? Nak rasa kejutan. Kejutan sebagaimana kejutan water bath tanning ni. Siapa yang naik motor ni, start motor tu, cabut plug. Apa rasa? Macam tu lah. Dia zap sikit. Jadi tak nampak ni yang kat berapa? 3. Ni 4. Macam tu lah. Itu fungsi dia. Fungsi water bath tanning yang dikatakan oleh seorang ustaz tu, wallahu ta'ala alam, dia dapat maklumat kat mana. Dia kata ayam KFC mati tak sembelih, tapi mati kerana kejutan elektrik. Jawapannya memang betul, dikenakan kejutan elektrik. Fungsinya adalah untuk lali. 200,000 ekor nak sembelih, bukan kerja yang mudah. 3 penyembelih untuk satu-satu masa. Yang boleh kita minimalkan dia punya tempoh dia 1 jam. Dan kena tukar penyembelih baru. Next slide ni, yang ni fungsi dan tanggungjawab kami bila kita pergi. Nak tanya, bila dia stun tu, ada possible tak dalam banyak-banyak tu ada yang mati, ada yang Possibility tu ada. so, macam mana dia asingkan yang mana yang mati? Okay. Bergantung kepada dia banyak faktor. Macam kita jugalah. Hari ni sihat, besok sakit orat, sakit lutut, kan, macam-macam, sesama, batuk. Ayam pun macam tu juga. Malam dia berjalan daripada ladang. Ini faktor. Kalau nak cerita tentang ayam ni, dan juga faktor adakah boleh dia mati dengan sebab kejutan elektrik tu, jawapannya boleh. Bergantung kepada kondisi dia. Malam dia duduk atas highway, hujan panas kan, sampai ke rumah sembelihan. Kalau yang duduk bawah, raga bawah sekali tu,
lelah lah dia. Panas. Kalau orang tua yang atas sekali, steady dah sikit. Mana boleh nampak panorama malam. Dia pun menghitung hari lah. Besok kita dah nak kena dah. Jadi dia bergerak. Di ladang, kalau dia tak cukup makan, juga boleh menyebabkan faktor badan dia tak sihat. Macam manusia lah cerita ni. Dia bergerak atas lori dengan keadaan udara yang terbuka, angin, hujan, sampai ke premis ataupun pusat sembelihan, direhatkan seketika, kemudian dimandikan. Special ayam-ayam. Kalau nak nasi ayam ni bukan main-main punya cerita. Dimandikan untuk rehatkan dia, untuk bagi dia relax, rega-regangkan otot, tak stres. Kemudian baru start digantung yang tadi, yang flat sebelum ni. Digantung tu kaki atas, kepala bawah. Conveyor tu bergerak masuk dalam peti ni. Kalau dia tak sihat, possibility dia mati. Apa yang kita letakkan syarat? Semua rumah sembelihan yang nak dapatkan pengesahan halal, wajib ada seorang ustaz. Profession ustaz sekarang ni, alhamdulillah, dengan adanya berjalan halal, bukan hanya duduk bagi ceramah. Duduk masuk dia. Ustaz ayam lah. Okey. Soalan yang bagus ni. Ni soalan doktor ni. Peha ayam. Dia panggil Peha ayam. antemotum dalam istilahnya. Antemotum ni sebelum proses sembelihan. Waktu dia sampai mandi, dia akan melalui proses pengasingan. Yang mati akan dilupuskan. Tak gantung. Kita ada ustaz, wajib ada pegawai ataupun eksekutif halal, berlatar belakangkan lulusan pendidikan Islam, yang dilantik bukan kontrak, tetap di kilang atau di pusat sembelihan. Kita tahu juga taktik-taktik orientasi ni, sebab dah lama dah kita berkecimpung kan. Kita nak minta semua black and white, pelantikan dia secara tetap dan posisi dia di kilang. Dan dia bertanya, tak cukup itu, penyembelih mesti Islam mendapat tauliah. Berapa saingan tu? Tak cukup itu, setiap rumah sembelihan mesti ada, kami namakan checker, pegawai penyemak. Tugas dia, satu, selepas stunning, pegawai penyemak ni kena duduk dan cek ayam mati atau hidup. Poin yang kedua, selepas daripada tempat penyembelihan, ada lagi pegawai pemeriksa, checker dia, untuk cek putus tak putus halqum, marih wadah jahit. Dan sebelum masuk penceluran, scalding tank, untuk proses nak cabut bulu, kena ada lagi pegawai pemeriksa untuk pastikan ayam itu betul-betul mati dengan sempurna sebelum masuk scalding tank. Itulah tahap dan perhatian-perhatian yang kita tetapkan sebelum kita bagi sijil halal ke atas produk sembelihan. Kita tak banyak sembelihan lembu, kambing tak banyak, sebab kita bergantung dengan yang importnya. Tapi kita banyak ayam, memang kita banyak. Ayam mati, ayam hidup pun banyak, dua-dua banyak. Ayam di apa tu, di belah Cakik Road pun banyak juga. Tapi tu ayam lain lah. Lambat faham. Maknanya tuan-tuan dan puan ni memang fokus betul lah, menyelami hati nurani ayam. Okey. Jadi kalau mati,
kebalan kalian tu kita akan tengok berapa kematian disebabkan oleh stunning. Kalau banyak, satunya alat stunner dia tidak dikalibrasi dengan baik. Dia tak servis, menyebabkan arus elektrik tu tinggi, tak standard, dan menyebabkan kematian kat atas ayam. So yang tu kita ambil perhatian, minta dia betulkan. Selagi dia tak betul dan selagi dia tak buktikan ayam tu hidup, dia tidak akan dapat sejalan. Maknanya ayam mas dah bertahun-tahun dah pun dapat sejalan menggunakan kaedah ini dan ayamnya tidak mati. Alhamdulillah, perkembangan teknologi dan kesediaan industri diusahakan oleh ayam mas. Mereka telah pun menghentikan penggunaan arus elektrik. Dia guna kaedah corong. Masuk pelayar dalam corong, pelayar keluar sikit, lalu tempat sembelih. Okey. Sepatutnya ada video lah, tapi tak copy video tadi. Video bergerak sembelihan ayam. Ini proses sembelihan yang berlaku ataupun dinamakan proses sembelihan secara industri. Bukan senang nak jadi penyembelih. Tanggungjawab yang sangat besar dan kena pantas dan laju sebab conveyor ni bergerak. Terlepas. Kalau sebab tu tadi ada 3 penyembelih. Oh, ada cover. 3 penyembelih. Memang dia dah tahu dah. Ayam ni lalu dia tak akan ambil, dia akan ambil ayam berikutnya. Sebab tu dia pas pada orang lain. Memang sangat unik bekerja di rumah sembelih. Sembelih malam, edar siang. Okey. 3-4 pagi. Siapa boleh tahan berjaga malam dengan jajaran 200,000. Tempatnya panas, dicampur dengan busuk lagi. Yang sejuknya adalah tempat packing ayam. Ayam dah bersih dah pun. Yang tu sejuklah, syok lah kerja kat situ. Sini panas, busuk, najis, bau lagi, berdarah lagi. Kalau pergi tengok sini, tuan-tuan tak lalu lah nak makan ayam. Kita siang malam kita tengok. Inilah cabaran. Ini adalah fardu kifayah sebenarnya. Fardu kifayah. Sebab tu orang ambil mudah. Baik. Disembelih, kemudian dia akan pergi proses. Ni pendarahan. Kita cek sebelumlah masuk kepada scalding tank untuk proses cabut bulu dan sebagainya. Jadi yang berlaku, isu yang timbul, ayam Tesco Giant yang pelanggan kita tadi beli, tadi dia angkat kepala tengok ada berlubang. Apa jawapannya? Baik. Ayam tadi dah sembelih, dah keluar ni, dah cabut bulu dah ni. Keluar, dia akan pisahkan kepala dan kaki. So kepala tu dengan ratusan ribuan kepala tu dia akan masuk dalam satu bekas. Dah bercampur lah macam-macam kepala dalam tu, milik orang lain. Tak ada suap beranak lah. Yang masih kekal suap beranak adalah badan ayam. Sebab badan ayam tu akan terus bergerak untuk proses pencucian. Kepala diasingkan, kaki diasingkan dan dicuci di tempat yang berasingan. Salah satu rumah sembelihan yang menjadi isu yang tersebar, yang boleh menyebabkan kepala ayam tu ada berlubang, adalah disebabkan proses pencucian kepala ayam. Dia bukan kerana ayam tu tebuk, tak. Dia cuci kepala ayam menggunakan satu mesin dinamakan mesin Apollo. Ingat apa wafer juga ada Apollo. Saya tak pasti. Next gambar ada tak? Tak ada. Sebab tak boleh buka sebenarnya laptop, jadi terganggu sikit. Saya boleh tunjuk. So dia masuk dalam mesin tu, dia akan masuk dan mesin tu berputar dengan laju. Paruh ayam tu akan saling bersentuhan dengan keadaan yang laju. Itulah yang menyebabkan berlakunya tebukan dan juga koyakan yang dibeli oleh pengguna-pengguna di ayam di Tesco Giant yang ayam berlubang kepalanya. Itulah jawapannya. Ayam dah ada logo halal, tapi kepalanya berlubang. Ianya memang disembelih. Berlubang tu sebab proses basuhan kepala ayam.
Jadi kalau beli ayam di Maidin ke, Giant ke, Tesco ke, tuan-tuan beli badan lain, kaki lain, kepala lain. Cuma kita nak memenuhi syarat, ayam standard mesti ada kaki, kepala. Ayam premium mahal sikit. Terutamanya ayam yang dalam vacuum yang cantik, vacuum pack tu kan. Itu memang terbaik lah. Itu pun halal. Dan yang satu lagi pun halal. Don't worry. Nutri Plus, apa lagi lah, mahal sikit lah. Dan yang promosi baru-baru ni di Ion Peak Alamanda, beli seko percuma seko. Ayam dia hampir 4 kilo. Besar ayam dia. Halal tak? Ada iklan dalam sinar Ayam mandi kena start. promosi. Beli seko dapat seko. Halal tak halal? Masa beli tu tengoklah packaging dia. Kan? So ayam di Ion Big Alamanda halal. Di mana ni bawah? Apa nama tu? Cold storage. Halal tak halal? Halal. Tesco halal tak halal? Dah cerita panjang lah. Halal tak halal Tesco? InsyaAllah halal. Giant. Tak yakin dah Ustaz? Saya beri jaminan hari ini Tesco, Giant, Econ Safe, mana lagi? Maidin. Selalu tertinggal lah Maidin. Maidin. Semuanya disahkan halal. Dan telah melalui proses yang saya sebut urai panjang tadi. Bukan senang kami nak bagi pengurusan halal ke atas rumah semua. Yang saya tidak jamin adalah tuan-tuan beli ayam di pasar-pasar basah. Yang tu tidak ada jaminan. Melainkan tuan-tuan melihat dengan mata kepala sendiri proses penyembelihan. Kalau tanya kepada saya, Ustaz, nak beli ayam kat mana sekarang ni? Jawapannya, belilah di pasar raya. Termasuklah kedai-kedai ayam mas. Semuanya disahkan halal. Tanpa sebarang keraguan. Full stop. Ambil ayat saya, tulis balik dalam handphone, saya bawakan. Sebar kan? Ustaz jadian pula. Okey? Jadian. Final jelas. Tidak ada keraguan. Tak payah dalam gambar. Okay, beli saya dah kenal lama. Tengok video bagi tu. Selesai ayam. Ada soal lagi ke? Ikan. Bagus ni. Banyak soalan. Kita mana apa ke sebelah? Sebelah semua. Sikit lagi. 45 minit. Lembu kan? Bagi lembu yang Ayam Okey, tengok gambar selepas ayam. Okey, baik. Dalam industri sembelihan lembu, kalau boleh tengok video cantik sebenarnya, ada video. Okey. Boleh nampak darah macam-macam sembelihan. Dalam industri sembelihan lembu dan dipopularkan oleh khususnya daripada Australia lah sebenarnya yang mempelopori taiko lah dalam industri daging ni, dan juga hiliran daripada daging. Dan produk ke Malaysia ni banyak Australia dan juga India lah. Dan sekarang ni kita cuba untuk beralih kepada semua yang baru daripada New Zealand, Sudan, daripada negara Islam. Tapi hakikatnya dalam industri sembelihan lembu, dan telah sebenarnya dalam Islam pun menitik beratkan soal innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan untuk berlaku ihsan ke atas sesuatu. Fa idza qatatum fa ahsinu qatlah. Bila nak bunuh, bunuhlah dengan baik. Nak sembelih, fa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Nak sembelih dengan cara yang baik. Bukannya pesta bunuh haiwan.
Yang ini juga menjadi isu bila mana tibanya musim ibadah kurban. Apabila lembu itu diurus dengan cara yang diistilahkan dengan cara yang sangat kejam. Diikat satu badan lembu. Ada teknik-teknik sembelihan, teknik-teknik ikat lembu yang tidak mendatangkan dan menampakkan kezaliman ke atas haiwan. Islam menitik beratkan soal itu. Memang hakikatnya lembu memang ganas, itu kita akui. Tapi kena ada teknik dia. Yang ni ilmu yang nak kena belajar. Tu nanti buat ceramah lain lah. Orang pakar daripada veteriner dah. Macam mana nak ikat lembu. Hanya cukup mengikat kaki belakang. Okey. Kalau ada video boleh tengok, tak apa. Buat ceramah lain lah nanti. Kalau tak nanti tak boleh main lah ceramah kan. Okey. Dalam industri ini dia sembelih sekali lagi menggunakan, kalau tadi dinamakan water bath stunning, yang ini juga menggunakan kaedah stunning. Tujuannya adalah untuk melalikan lembu. Bagaimana? Dihentakkan di kepala. Sebab tu dia nama meat engineer dekat New Zealand. Bukan hentak sampai pecah kepala kita. Dia gunakan air pressure. So ada alat air pressure ditekan, so dia short sikit kepala. So hentaknya tu di area-area kawasan ubur-ubur lah, dalam bahasa yang mudahnya, untuk lembu. Untuk kambing biri-biri juga dikenakan kejutan elektrik. Ni dia shotkan di kepala. Dan kejutan ini hanya kita benarkan kejutan ke atas kepala, tak boleh satu badan. Ada rumah sembelihan di luar negara dia gunakan kejutan satu badan. Yang tu tidak patuh syarak. Yang dibenarkan mengikut lunas-lunas dan memenuhi kehendak syarak, biri-biri kambing kejutan elektrik di kepala. Head stunner only. Lembu dihentak, bahasa mudah lah kan nak cerita, dihentakkan di kepala. Yang tidak menggunakan, kalau Pak Latan tadi back sekejap, back. Yang ini kalau dihentak memang retak, crack kepala. Crack kepala, bangkai. Yang kita benarkan air pressure tadi tu, dia nyantak tak ada kesan ke atas kepala lembu. Jadi bila dia dah jatuh ke atas conveyor, next, ni hentak kepala yang crack, pecah. Yang ini dikepitkan dia, kemudian depan tu alat dinamakan stunner tu, so dia akan shotkan kepala lembu. Masuk. Ini samalah kaedah. Yang ni tahulah, tengok pun kebau kan. Boleh agaklah di mana. India. Kaedah sembelihan dalam bekal dan sebagainya. So dia hentak, lembu tu lali, jatuh, barulah disembelih. Itu sembelihan lembu secara industri. Dia sangat berbeza dengan sembelihan kalau kita tengok musim ibadah kurban. Yang saya nak tegur tadi tu bab ibadah kurban, bila mana dia dah diikat lembu, ikat pula empat kaki. Tu imam pun kata, tarik ekor lembu, tarik pula ekor lembu. Ada seorang kita pijak, pakat naik pula atas lembu. Maknanya kalau yang tu turn grup jalan 4, jalan 4 tu naik atas lembu. Habis. Lembu tu dah pun terkorban sebelum ibadah kurban. Itu maknanya kita kena perhati elok tu tengok kaedah. Sebab tu memerlukan juga orang yang mahir dalam nak urus penyembelihan lembu ni. Dan perlu ada skill dia juga, nak kena belajar. Naik atas lembu memang tidak menepati apa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebut tadi tu. Sedangkan itu satu tuntutan. Jadi bila mana orang barat khususnya melihat
Aktiviti ni dilabelkan sebagai pesta bunuh haiwan. Sedangkan kita nak buat ibadah korban, tapi dimainkan isu pesta bunuh haiwan. Dek kerana kesilapan sedikit kita saja dalam nak menguruskan haiwan sewaktu ibadah korban. Alhamdulillah, kita buat teguran demi teguran, perbincangan demi perbincangan, dah masuk dah box dia bernama killing box. Di Perlis ada guna tahun lepas. Lembu masuk, dipusing, baring, sembelih. Seorang saja buat. Senang. Nah. Ni baring macam ni, lalu disembelih. Dia kenakan stunner tadi tu dalam kotak besar atas tu. Dia dah pingsan, dia terjun bawah ni. Dia sembelih. Seorang aja. Dengan sekelip mata. Sebab kita kurang pusat sembelihan, tak banyak. Yang banyaknya ayam. Patuh syarat tak penggunaan stunning ni? Patuh syarat. Dengan syarat, ini tanggungjawab kami, kita pergi. Bagaimana kita nak sahkan rumah sembelih di luar negara? Nak dapat zia halal, nak dapat pengesahan halal tu, syarat dia sama sebagaimana praktikal syarat di Malaysia. Penyembelih walaupun jauh di negara luar sana, penyembelih wajib Islam. Di samping ada dia punya eksekutif halal Muslim di rumah sembelihan yang dilantik tetap bekerja di sana. Ayam Brazil, siapa yang dah sampai ke Mekah, banyak makan ayam Brazil lah. Halal tak halal ayam daripada Brazil? 2-3 kali dah di Mekah. Sedap makan nasi Arab di Mekah kan? Nasi ayam. Ayam pula, ayam apa? Kabsyah, Mashwi, Mandi. Petang lagi pi Sabak order. Okey. Halal tak halal ayam di Saudi Arabia? Saudi Arabia mendapat bekalan ayam daripada Brazil. Ayam yang Brazil besar. Jangan tafsir kot lain pula. Jawapannya halal. Alhamdulillah juga, saya juga dah sampai ke Brazil sana. Walaupun jauh di pedalaman, ada orang Islam. Dan itu syarat kita. Jauh pedalaman, makanan halal tak ada langsung masuk pedalaman tu. Waktu lalu tu, kiri kanan gereja. Duduk di hotel, tengok breakfast, memanglah babi. Muncullah ada Brahim punya produk, nasi lemak segera. Syarat kita wajib orang Islam, kalau tak memang tak pas. So ayam Brazil alhamdulillah certified halal. Ayam Turki daripada US masuk ke Malaysia. Kita kurang minat ayam Turki. Tak sedap pun ayam Turki. Dia kurang sedap, tidak seperti mana ayam biasa. Disahkan halal masuk Malaysia. Syarat dia juga sebagaimana tadi, wajib ada orang Islam. Kalau tak dapat dia halal. Besar peranan logo halal ni. Kita pergi, mesti wajib ada orang Islam yang bekerja. Tak ada orang Islam, bye-bye. Okay, selesai cerita bak ayam, selesai bak daging yang masuk Malaysia. Hari ini full stopnya, titik notanya, daging Malaysia, daging import, lembu, kambing, kerbau masuk Malaysia adalah halal. Walaupun dia punya certified dia bukan halal Malaysia kan, dia guna halal. Dia certified dia badan-badan Islam di negara-negara berkenaan lah. Boleh tengoklah kalau Thailand ke, Vietnam, China, Korea, New Zealand. Southeast Asia, Yang itu kalau nampak logo tu, nasihat saya
Jauhkan produk-produk yang ada logo Southeast Asia. IFRC tu. IFRC. Singkatan dia IFRC. Banyak dah beli tu. Yang itu jangan Banyak nak beli. makan. Kita beli banyak. Kita logo ni banyak kot. Dari sisi kot dah. Kot yang Food court. Yang itu tidak dijamin dan bukan badan halal yang sah. IFRC. Dalam penuh bulatan dia tu Southeast Asia Region Council, macam tu lah lebih kurang. So yang tu tidak dijamin kehalalan. Kita pernah menyelidik dia orang punya kerja, macam mana dia bagi logo halal ni. Mudah je kerja dia. Mereka bekerja hanya 3 orang dengan duduk di pejabat saja. Customer akan call, saya nak CG halal, saya nak logo halal. Boleh? Ada beberapa soalan. Ada babi? Tak ada. Ada Arab? Tak ada. Besok dapat saja. Jaki buat itu ke tak? So yang tu tidak dijamin. Ada, jauhkan. Cari yang logo halal Malaysia. Back to page kedua. Tolak naik atas sekali. Cerita pasal logo sikit. Setengah jam ni. Lagi. Okey, yang ni. Okey. Perhati elok-elok. IFRC yang sebutkan tadi tu. Ada tak? Tu Halal Food Council International, Malaysia and Asia Region. Logo dia lebih kurang macam tu lah. IFRC tu. Yang paling kanan sekali, atas baris pertama. Dalam banyak-banyak ni ada logo yang sahih tak? Yang tuan-tuan beli produk ayam kat pasar raya, kedai ayam mas, ada tak logo yang sahih? Macam tak ada. Ada tak ada? Tak ada. Ha? Ada tak? Kita buat pengecaman sikit. Rasa tak ada. Proses pengecaman. Mana logo yang halal? Mana logo yang betul-betul halal? Tak, Malaysia ni patut jaket bawah tu. Dia jaket. Tak, yang baru punya dia tulis jaket bawah. Oh, saya ingatkan tak confuse juga. Confuse juga dah. Mana ada jaket? Tak ada kan? Tak ada jaket. Mana sebenarnya logo halal Malaysia yang benar-benar ni? Tak ada. Mana perempuan sudah tertipu selama ini? Tak ada. Ada kat sini. Ada tak? Tak ada. Ada kat sini. Kena buat pengecaman betul-betul tu. Tak ada. Jawapannya ada atau tiada? Mungkin dia lama sebelum jaket. Mana? Sebelah alam merah tu. Itu halal bukan halal. Itu dah. Cuba padam skrip tu. Pork free. Itu halal. Pork free. Jadi halal lah. Juga jangan tertipu dengan kedai-kedai yang melabelkan pork free. Banyak kat KL banyak. Pork free. Cina ada. Kalau pergi hotel boleh tanya, you punya hotel ni konsep apa? Pork free ke free pork? Kalau dia kata free pork, okay, memang banyak pork lah. Chicken pork. Ditanggung halal juga bukan satu jaminan. So pilihannya ada apa? Next slide. Yang ni boleh snap. Jangan snap yang tu, yang tidak sah laku. Snap yang tu. Itu yang sebenar-benarnya, bukan yang lain lagi.
Yang dua atas tu yang lama lah, logo lama. Oh, dulu yang atas tu. Yang atas tu logo lama. Yang ni yang sebenar-benarnya. Tidak lah. Ini logo yang ada di kedai ayam mas. Ini logo yang ada di produk-produk ayam Tesco, Giant, EcoSafe. Ini logo yang ada di atas label coklat Cadbury. Logo ni juga yang ditampal besar-besar kat pintu masuk. Kami dah halal sekarang. Secret recipe. Belum sempat apa lagi lah. Dia dah print siap dah. Punya kesan logo halal tu besar. Okay, next. Ini juga jangan keliru dengan yang ni lah. Yang ni disebutkan tadi. Ada produk daging tapi bukan logo halal Malaysia. Ya, jawapannya betul. Ianya adalah logo-logo Badan Islam luar negara. Penggemar-penggemar Tom Yam memang akan bertemu dengan logo yang paling kiri atas baris pertama. Thailand. Juga dihebohkan paste Tom Yam ini mengandungi siput babi. Dia tak sebut babi lah. Siput babi pula. Patut sedap. Dan khabar itulah khabar yang tidak benar lah. Palsu. Di Indonesia, ya, memang ada produk siput babi dalam tin. Siput tu yang diproses dijadikan dia punya canned food. Dulu dah cakap apa? Brand dia Masgot ke Kasgot macam tu lah. Dia punya ada got-got sebelah belakang. Dia memang tu. Kalau pergi Indonesia, try cari tengok. Nak rasa tengoklah macam mana. Boleh makan tak boleh makan? Tak boleh. Sebut babi. Tak Makan boleh makan. Tak sembelih. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak sembelih. Cucur badak halal tak cucur badak? Sebelah tak? Tak sebenarnya. Sebelah nak badak? Kuih. Dia kuih. Dan sebut babi, yang tu memang ada pandangan lah. Tapi majoritinya mengatakan ianya haram. Di Indonesia memang ada produk tu. Dia hasilkan siput babi dalam tin. Dan hotel-hotel banyak juga yang ambil, yang masuk ke Malaysia. Dia gunakan. Okay. Jadi ni logo-logo. Memang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa lah logo-logo ni. Pelbagai jenis logo lagi yang mewakili 73 badan Islam seluruh negara, seluruh dunia yang masuk ke Malaysia. Yang kalau Eropah ni mana? Logo ni? Eropah tak ada kat sini. Tak ada. Sebahagian yang saya letak. Paling popular sekali adalah produk-produk aiskrim daripada Thailand, coklat, termasuk jugalah Toto. Itu. Selimut. Toto. Orang Kedah panggil ni apa? Lembek. Kedah panggil converter. Comforter. Putih. Lembek tu plastik. Kaki kat beg dia tu ada logo tu. Itu advance dia orang lah. Kita pun tak tahu macam mana dia sahkan Toto tu sebagai halal. Bulu. Takut bulu dalam dia tak guna. Allah Ta'ala alam. Tapi tu dah, maknanya permintaan logo halal tu sampai tertutup boleh nak bagi. Dalam negara berlaku juga. Memang kita pun terkejut juga dengan permintaan terhadap logo halal ni. Nak satu company daripada Selangor, dia datang untuk mohon halal minyak apa tu? Minyak enjin. Kereta minyak hitam. Dia nak dapatkan logo halal. Analogi dia mudah. Dia kata bila orang Islam guna kereta dan dia tukar minyak tu dengan minyak yang disahkan halal, so minyak tu bergerak dan dia berlaku sentuhan dengan bila mana pemandu pegang kereta tu ada pergi masjid, jadi halal sepanjang jalan. Itu pemikiran dia. Mana di luar kotak. Baguslah dia fikir tu. Sampai tahap itu sekali. Ini bukan cerita rekaan, memang betul. Datang nak halal untuk minyak enjin. Tapi kita tak bagilah halal untuk enjin.
nanti susah pula nanti. Okay, so inilah logo-logo yang kita iktiraf. Kena cakna sikit lah. Kena perhati sikit. Tengok, khususnya produk-produk import. Sebab produk import yang hendak dilabelkan halal dalam dunia perniagaan, dunia import ekspor, both halal dan juga non halal food boleh masuk. Cuma produk import yang nak diperihalkan, nak ditandakan halal, mesti ditandakan dengan pengesahan oleh badan-badan Islam yang diiktiraf. Sebab tu saya kata tadi, kenapa ada coklat yang tak halal juga masuk? Memang boleh masuk. So tanggungjawab kita lah sebagai pengguna. Khususnya bila beli produk import, perhati tengoklah, khususnya kandungan. Terutama sekali yang menjadi isu berkaitan dengan coding E number. Emulsifier. Bukan hanya E471 yang merujuk kepada emulsifier, tetapi yang lain-lain juga terlibat juga. Bangri tuan-tuan dan puan-puan terima air kotak chrysanthemum, drain hole warna kuning yang tersebar tu, disahkan oleh seorang profesor daripada universiti mana kata, bahawa saya tak pasti nombor dia, E1 something, dalam ni ratus lah, 114 lebih kurang macam itu. Jadi siri dia. Dia kata ini adalah babi. So saya beri jawapan hari ini, penyebaran maklumat tentang air kotak drain hole ke apa nama, bukan nak promosi tak, nak bagi jawapan. Yang kata saya ada share bang, tak ada share. Tak ada. E dalam jajaran 100 sehingga 199 tu mewakili jenis-jenis warna. Kok mana babi-babi? Itu pun faktor yang tu terpesong lah kan. Dah sesat bukan timur lah, barat. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan babi. Sikit babi. Itu tak ada kaitan. Itu adalah pewarna. Dan pewarna itulah warna kuning. Yang boleh ada unsur tak dinafikan yang 471 tadi itu, bukan totally babi. Dia juga boleh bersumberkan tumbuh-tumbuhan, mikrob dan juga sintetik, nak menghasilkan emulsifier tu. Di Malaysia, kita kaya dengan kelapa sawit yang boleh menghasilkan alternatif kepada emulsifier. Emulsifier ni peranan dia, kalau bowl dalam kek tu, lembut kek tu, cantik, tak lebaling ke dinding tu, pecah dinding. Itu fungsi dia. Okay. So emulsifier dihasilkan dalam negara bersumberkan tumbuh-tumbuhan daripada sawit. Cuma tidak dinafikan, memang daripada babi juga boleh menghasilkan emulsifier, lemak babi. So jawapan dia kat sini, beli produk ada logo halal Badan Islam diiktiraf, ada logo halal Malaysia, dan ada kod E471 tu, makanlah tanpa was-was. Khususnya produk ice cream, coklat yang branded punya, termasuk kek Apollo dan sewaktu dengannya, tanpa sebarang keraguan. Full stop setakat tu. Coklat Papero yang duk nanti-nanti dik kerana Gangnam Style punya Korea, Lotte punya company. Di Korea memang semua nampak Lotte je.
antara industri terbesar di Korea, dipelopori oleh Lotte. Papero halal ke tak halal? Fakta pertama, Papero tidak mohon persediaan halal, sama ada JAKIM ataupun Badan Islam Korea yang kita iktiraf. Dia tak mohon halal. Dah makan berbungkus-bungkus, berkotak-kotak lah. Cuma yang saya boleh share, Badan Islam di sana proaktif sikit. Dia ambil buat persampalan dan untuk buat pengesahan sama ada wujud ataupun tak wujud unsur DNA babi. Setelah dibuat penilaian, tidak mengandungi unsur babi. Bukan saya kata halal, saya kata tidak mengandungi unsur babi. Dan produk tu tidak mendapat pengesahan halal oleh mana-mana badan Islam yang kita iktiraf. Juga dia tak mohon halal. Dan belum habis lagi, sabar dulu. Ini cepat je nak hantar. Dah viral dah. Dah viral kan. Belum habis lagi. Belum habis cakap lagi. Dan tak semestinya dia tak menhalal itu produknya haram. Kalau tanya saya, Ustaz makan tak Papero? Saya makan. Jangan viral. Ustaz nak makan Papero. Itu fakta dia. Dan pemeriksa analisa tu pun tidak menemui sebarang unsur DNA babi. So dia bebas lah. Maksudnya kalau dari segi hukum syaraknya telah pun bebas daripada sebarang syak. Maknanya next stepnya nak makan boleh lah. Was-was dah hilang. Kalau dah was-was tinggal lah. Itu kaedah yang terbaik. Baru boleh besar. Okey, anda boleh WhatsApp. Dah boleh besar. Sila. Sushi King penggemar kah? Nak tanya dulu. Dia tunjuk kawan dia pula. Kawan dia tunjuk sebelah sana. Bagi pihak. Bagi pihak. Shareholder. Dia mandu. Dah ada arahan tadi. Sila tanya. Sila tanya. Okey. Sushi King jawapannya tidak mendapat pengesahan halal. Setakat hari ini. Belum lagi. Tapi dia dah mohon. Dia dah mohon. Tapi belum dapat lagi. Tunggulah. Tengoklah berita-berita nanti. Mungkin dia akan buat berita sebagainya. Tapi sehingga hari ini belum lagi lah. Jualan. Tak. Ustaz, ada sikit Gunakan alkohol. Sebab minuman macam contoh yang kedai Arab kan, barbican dan begitu kan, ada yang mengatakan tak ada, tapi ada kata ada sebab kandungan itu kurang kan. Macam tapai pun sama juga kandungan, ada kandungan alkohol. Okey, baik. Soalan yang menarik tentang alkohol. Dilema alkohol ni memang rumit lah. Dalam industri pemakanan, khususnya yang melibatkan nak bercantum air dengan perisa. Air dengan perisa memang memerlukan ejen untuk mengikat dan menstabilkan. Dan ejen itu tak dapat lari menggunakan alkohol. So, fungsi dia adalah untuk mengikat. Termasuklah minyak wangi. Berjenama yang ratusan dan ribuan ringgit, yang sekali picit aja, sembuh aja, tahan 3-4 minggu. Contohlah. Ada ke? Tak ada. Paling kuat pun 3 hari je. Tanpa duduk Malaysia, petang dah tak bau dah. Dia ada perfume lain pula. Okey. Dalam fakta bab alkohol, memang ada hakikatnya alkohol yang bersamakan arak, yang tu telah pun difatwakan haram. Yang diharuskan alkohol yang dihasilkan secara industri. Maksud industri ni bukan melalui line penghasilan arak. Yang tu dibenarkan, dibolehkan. Orang industri mahirlah bila sebut industrial alkohol. So maksudnya itu bukan alkohol arak. Terhasil daripada pemprosesan jagung, macam-macam lagi lah. Tapi dia bukan
purposely untuk buat arak. Untuk menghasilkan alkohol arak ni, dia kena dapat arak dulu. Dia kena peram tu, proses tu peram arak dulu. Hasilkan arak dulu, kemudian baru dipisahkan air dan alkohol. Barulah dapat alkohol arak. Dan kosnya sangat mahal lah, sangat tinggi. Nak menghasilkan arak tu pun kos dah. Dan nak buat alkohol arak pula, lagi kos. So yang banyak berada dalam pasaran dan digunakan dalam industri, termasuklah perfume yang tuan-tuan dan perempuan guna. Ni fakta perfume juga, saya nak betulkan sekejap lagi. Menggunakan industrial alkohol yang dibenarkan mengikut hukum syarak. Selesai. Maknanya boleh. Cuma sifat alkohol ni, dalam arak memang ada alkohol. Dan arak-alkohol haram. Clear? Tidak semua alkohol itu adalah arak. Seperti mana yang saya explain tadi. Sebab dia adalah industrial alkohol. Okey, selesai. Bab perfume yang tuan-tuan dan perempuan pakai. Fakta yang pertama, peniaga-peniaga yang meniaga, dia kata minyak tanpa alkohol, minyak wangi tanpa alkohol. Okey, minyak wangi boleh buat sembahyang tak? Jenama bos, bagi contoh. Bagi. Yang mahal sikit lah, yang mahal. Da Vinci ke apa? Ikutlah. David. Boleh buat sembahyang tak? Tuan-tuan dan perempuan di MACD hari ni buat fatwa sikit lah. Boleh tak buat sembahyang? Tak apa yakin. Jawapan kurang meyakinkan. Slow je. A boleh, B tak boleh, C terpulang pada ustaz. Dah tentulah C. Okey, faktanya ni juga peniaga-peniaga yang menjual, dia kata minyak wangi tanpa alkohol, itulah satu pembohongan yang besar lah. Semua minyak wangi ada alkohol, sebab peranan dia adalah untuk mengikat air dan pewangi. Jadi kalau dia kata tak ada tanpa alkohol tu, itu memang termasuk juga minyak atar. Minyak atar yang dijual peniaga-peniaga Arab tu kan, juga menggunakan alkohol. Cuma kadar kandungan dia saja berbeza untuk setiap sikit ataupun banyak. Itu saja. Memang ada alkohol. So fakta apa tu, iklan mengatakan minyak wangi tanpa alkohol dan sebagainya tu, itulah tidak benar. Boleh buat sembahyang tak? Jawapannya boleh dan sah sembahyang. Pakailah jenama apa nak pakai. Jangan pakai jenama yang berperisa durian sudah. Okey? Baik. Teringat pasal alkohol, ada keluar cerita dulu ni. Dia kata dia guna cuka wine dalam masakan. Barangkali tuan-tuan masih ingat lagi lah siapa yang Steakhouse ada. Ya, lembut lagi. Yang grill. Daging liat, daging tua, rendam dengan cuka wine, insya-Allah lembut daging tu. Boleh buat barbecue, bakar, slicekan dia, iris potong kecil-kecil. Makan menggunakan sos black pepper, cendawan. Bakar cendawan sikit. Susun dari luar atas tu potong. Potong kentang sikit. Bakar sekali. Memang akan lembut. Fungsi wine cuka Arab, wine vinegar. Yang tu yang kena hati-hati tu kalau barbecue dan sebagainya. Khususnya di hotel-hotel yang ni lah. Tapi hotel-hotel alhamdulillah dah dapat pengesahan halal. So don't worry lah pergi buka puasa. Cuma faktanya tu, dan memang peranan dia besar tu, wine, cuka wine. Memang boleh melembutkan daging yang liat, daging tua, daging pencit. Boleh lembut. Itu peranan dia. Dan dikatakan oleh seorang tukang masak,
saya guna sikit saja dalam masakan. Bila masak, sifat alkohol kan dia meruak, terbakar. Kita terbakar. So faktor sains menggunakan cuka arak dalam masakan walaupun dalam nisbah yang sangat sedikit, dimasak tanpa henti 3 jam, arak masih kekal dalam masakan tersebut. Maknanya hukumnya mutlak penggunaan cuka wine haram. Walaupun okey. Gunalah cuka cap jari ke cap apa. Cuka masak. Macam petrol station kita ada mohon lah. Tak ada Saya dengar lah dia Belum dulu silakan. chicken wine saya dengar. Dia punya famous dengan itu. Memang dia tak ada. Okey, soalan yang lain. 5 minit lagi. Baja. Okey, bila sebut baja, Itu najis. 5 Bali tu lah. Ni mau balik. Yang paling famous sekali lah pasal 5 Bali tu lah sebut pasal baja. Baja semuanya najis. Tak kisahlah najis babi ke, ayam, lembu, semuanya kategori najis. Cuma ringan dengan berat je. Okey. Jadi isu yang kata 5 Bali ditambur, ada orang Perak ke? Ada Perak? Balik raya ni beli 5 Bali makan. Memang yang kecoh-kecoh dulu ni memang dia guna baja najis babi lah. Dia letak di pokok dan sebagainya. Bila sebut yang tu, saya akan uraikan juga pasal isu jalalah haiwan yang diberi makan babi. Baik. Pokok sekalipun guna baja najis babi, dia tidak akan memberi kesan kepada hasilan daripada pokok tu. Maknanya dari sisi hukum syarak, 5 Bali sekalipun diletak baja organik yang kita tahu guna najis babi, hukumnya harus boleh dimakan 5 Bali tu. Sayur-sayuran Sama juga sayur-sayuran. Tak ada masalah. Kan ada orang dia bawa kan kata sayur hijau yang segar buka hijau tu disiram dengan air kencing. Ada dengar? Dia simpan air kecil dan tempayan, dia siram hijau elok. Darat dah berapa lama dia nak kencing, dia nak simpan. Itu cerita yang tak masuk akal. Barangkali mungkin ada, tapi tetap juga tidak najis. Ustaz, kalau inap water main najis tu, Diorang buat baju untuk apa ni, tumbuh-tumbuh untuk ni lah, untuk apa ni, sayur-sayuran. Boleh betul dia makan? Boleh? Boleh. Boleh. Sebab saya fahamkan inap water ni, dia punya najis tu, dia tak guna untuk baju untuk sayur-sayuran lah, dia guna untuk pokok-pokok bunga semua. Sebab dia kata sebab manusia kan. Tapi boleh dia hukum. Boleh, tak ada masalah. Dia tidak termasuk kecuali ada kecuali dia. Kalau dia buat perusahaan organik kan akar dia memang duduk dalam tu aja. Kalau airnya tu memang air kencing dan baju tu memang baju najis babi dan dia mengusahakan organik dengan keadaan sebegitu, barulah dia berubah sikit hukum tu. Tapi nak kena buat penilaian yang detail lah melalui kajian. Cuma kalau lah sampai ke tahap itu, barulah datang syubhah dia. Tapi kalau tanah macam tanah biasa ni, letaklah apa pun, semuanya halal, harus dimakan. Melainkan bila makan sayur sawi tu rasa babi. Jadi kesimpulannya, selesai masalah lah. Belilah sayur kat mana-mana pun, tidak ada isu. Baik, selesai bab tumbuh-tumbuhan. Haiwan berbeza, khususnya ikan ternakan. Macam dekat Perak yang berlaku tu kan, kolam dah kering, orang dah kutip, dah makan habis dah pun ikan, baru jumpa tulang. Purposely kalau kita tahu dia bagi makan babi ataupun hasilan-hasilan babi itu najis, memang hukumnya haram dimakan lah. Itu termasuk dalam bab jalalah. Ustaz, kami beli ikan keli kat pasar.
Apakah kemampuan kita boleh mengenali dan mengesan? Yang ni kita kena deal dengan bab hukum lah. Kena deal dengan bab fiqh dan juga hukum lah dalam hal ni. Bertoleransi dalam beragama, dalam isu ni. Kita pergi beli kat pasar basah ikan keli, bergodek-godek kan, nampak bergerak pun kan. Balik goreng lemak pecah meletup-letup. Sedap. Buat cili sikit. Membayangkan lemak ni macam lemak tu. Sampailah dibuktikan barulah boleh kita jatuh hukum haram. Maknanya kita beli ikan keli kat pasar tu tak ada masalah lah, belilah. Sehingga RNR balik ni dia lapor beli ikan keli makan kan, dengan nasi makan lah, tak ada masalah. Cuma kalau dah dibukti memang nampak dengan jelas, barulah. Tu pun kita perlu buat mengikut hukumnya, kena ambil sampel dan nak kesan DNA dalam haiwan, khususnya ikan-ikan ni. Sejurus selepas toke dia bagi makan, kita kena ambil ikan tu, baru dapat kesan DNA. Kalau toke dia bagi makan petang baru kita ambil, tak akan dikesan DNA. Maknanya dia dah terlepaslah daripada zon syubhah. Nampak? Maknanya nak betul-betul confirm ada DNA, lepas sejurus dia bagi makan, ambil test, baru dapat kesan DNA dalam ikan keli. Maknanya kesimpulan dia apa? Buat kesimpulan. Sayur dan ikan, no problem. Okey. Lain-lain pertanyaan masa kecederaan. Pasal bagaimana nak kasut, handbag dan pinggang yang berjenama kulit-kulit yang diharamnya. Yang ni memang jawapan yang susah saya nak jawab. Payah. Nak tak nak, kena bagi barang-barang tu kita hantar ke makmal. Rumit, hal ni rumit, memang rumit. Sebab kita dalam persian halal pun kita tak bagi persian halal untuk barangan kulit. Belum lagi. Tapi ada usaha ke arah itu. Sebab ada keperluan. Kerana banyaknya produk-produk yang berasaskan kulit babi. Dia tak pakai banyak, pakai sikit je. Lining. Tapi nak menentukan tu memang sukar. Tak boleh cerita begitu aja. Nak tak nak memang kena bawa makmal kita tengok. Cuma apa yang kita buat kerjasama dengan KPDNKK, pelabelan produk-produk yang mengenai babi dia kena labelkan. Kan tersebar dalam WhatsApp kan. Pasar raya mana? Queens Bay. Queens Bay kan mana tau? Yang orang ramai berbusuk-busuk begitu, memang dia dah letak signage produk kulit babi. Dan orang marah. Kenapa nak marah? Berterima kasih lah dengan dia, sebab dia dah isytihar kasut tu mengenai kulit babi. Tapi oleh kerana babi tu kita tak boleh. Sensitif. Okey, Pulau Pinang kan? kalau tak Pulau Pinang. dia letak signage tu. Produk mengenai kulit babi. So yang ada mengenai kulit babi tu memang kita minta declare, bagi tahu. Yang tak declare tu, kasut-kasut kita duk beli selama ni tu insya-Allah selamat. Kecuali kasut berjenama yang mahal tu, kena tengok lelok. Tapi nak tengok pun sukar juga untuk menilai. Kerana teknologi dia dah trim. Cantik punya, dah tak ada, tak nampak dah. Memanglah kalau kata titik-titik dan sebagainya tu kan. Titik-titik tu yang untuk plastik pun boleh menyamai juga titik-titik. Sama macam titik-titik kulit babi tu. Tu tak boleh. Titik lubang tu kan. Secara fakta ilmiahnya bolehlah kita kata kulit babi ni dia ada titik, 3 lubang dan sebagainya tu. Tapi dalam dunia penghasilan produk dah melalui proses yang berperingkat, dia dah trim baik punya. Nak tak nak jawapannya kena makmal. Itu saya tak boleh jawab. Okey. Soalan lain. Telur masin. Masin.
Telur masin Malam tadi mungkin. Setakat ini tak ada isu tentang telur masin. Saya dapat dalam WhatsApp macam dia kata yang hitam tu. Sebab dia dia tak boleh basuh, jadi dia sekali dengan najis sekali dia kata. So yang baik beli yang dengan yang Air garam. Air garam Dua-dua tak ada isu sebenarnya, tak ada masalah. Dia guna sekam padi tu kan. Sekam padi dikumpalkan dengan tanah. Tanah liat. Lain? Ramai ada kalau ayam. Tak dengar. Hamburger. Confirm. Ya. Tapi kalau macam dalam Malaysia, Jumpa kat mana tu? Hotel mana? WhatsApp. Kawan hantar. Bacon. Sebenarnya kita dah kontrol dah pun. Untuk mana-mana pengusaha produk tidak menggunakan. Ini juga aspek dalam persediaan halal. Nama-nama yang di luar negara memang similar dengan produk babi, kat Malaysia kita tak benarkan guna. Dia memang ayam, tetapi dia nak kekalkan jenama. Jenama tu, hamburger. Tu jadi, yang tu kita dah kontrol sehabis mungkin supaya tidak menggunakan brand-brand yang merujuk kepada yang tidak halal. Ustaz, Tapi dia memang ayam sebenarnya. macam mana kalau makanan tu dia bukan kulit babi tapi berperisa babi? Ada yang jual, maknanya macam apa dia punya dia tulis tu. Dia tulis. Dalam macam kita Pringles ada. Dia tulis tu, smoke bacon apa kan. Dia tulis tapi dia kata itu cuma perasa saja, tidak menggunakan ni. tak menggunakan babi. Okey, Pringles. Mencemar bulan Ramadan. Kan? Kejadian itu di luar negara. Di UK. Bukan di Malaysia. Malaysia tak bawa masuk Pringles bacon punya perisa. Tak ada. Pergilah mana-mana pun. Ada pula keluar dalam WhatsApp juga. Kita baru semalam saya pergi tengok kat Giant. Dia jumpa dia kata. Tak tahu mungkin dia tak pakai spek kot, dia tak baca. Tak masuk. Memang tak masuk. Pizza baru-baru ni. Baru ni ke awal tahun? Toronto. Jenama pizza daripada Scotland lah. Switzerland. Pizza daripada Switzerland. Juga tersebar dalam WhatsApp tu kata ada babi punya, memang tak masuk Malaysia. Beef pepperoni Tapi kalau kita makan hukum lah. Ha? Kalau orang Islam makan, padahal dia kata perisa kan, tidak. Kalau jelas itu perisa bacon punya apa tu pun perisa, memang hukumnya haram lah. Walaupun tidak menggunakan bahan-bahan. Okey. Dalam penghasilan perisa ni menarik juga. Industri yang pemakanan ni memang sangat mencabar. Di Thailand memang ada industri yang mengusaha dan mengeluarkan perisa babi. Memang ada dikeluarkan. Dan perisa itu dihasilkan bukan menggunakan sebarang unsur daripada babi. Dia formulasi bahan kimia. Macam mana buat apa tu perisa vanila dan sebagainya tu. Perisa mangga, durian tu kan. Macam itulah prosesnya juga. Guna biotek. Secara sintetik. Di sisi syarak hukumnya tetap haram. Walaupun kandungannya tu tak ada kaitan langsung dengan babi. Memang ada. Ada juga isu sekali sayur perisa babi di Malaysia. yang ada cube no tu kan, yang ada gambar cube no. Di Thailand, yes. Cube tu ayam ada, babi ada. Di Malaysia tak ada lah. Malaysia tak ada. Sifat perasa.
Company sama. Company sama lah. Samalah macam mana McD. McD di UK, Mana tu McD? McD di Australia, McD di Malaysia. Jenama perniagaannya sama, tetapi sumber bahan mentah berbeza. Sama juga isu no tu, di Malaysia tidak ada no babi. Sempo dah banyak dah dapat sialan. Dah Sebab tengok banyak. kilang di Johor ada. Coklat daripada Langkawi. Okey, coklat daripada Langkawi. Ni dah nak nama lah, nak nama. Sebab dah sampai Langkawi. Dah sampai Langkawi dah. Dah sampai ujung. Coklat boleh. Coklat di Langkawi memang dia bawa masuk semua jenama. Tapi pilihlah yang ada logo halal. Itu jawapan yang terbaik. Tak banyak. Logo halal luar negara lah Dua kan. negara ada juga logo halal Malaysia, tapi tak banyak. Tak banyak. Alternatif macam mana? Baca pada label. Sikit lagi. Sikit lagi, tak apa lagi, tak ada. Depan ni. Baca pada label coklat, terutama fokus pada cuba cari soy lecithin. Itu pengganti emulsifier yang bersumberkan babi. Maksudnya kalau So soy lecithin selamat, boleh dibeli lah. Soy lecithin, soya, lelemak soya boleh makan. Kalau pergi luar negara pun tengok, yang tu famous yang digunakan soy lecithin, so yang tu boleh dimakan. So pergi Langkawi tu bawa banyak-banyak tu tengoklah. Yang perlu dielak tu lat dan sebagainya tu, yang tu elaklah. LARD, Lat oya. lat. Yang tu memang confirm lah Minyak masak tu dia. babi. Minyak masak. Okey. Rasa tenang tak selepas mendengar ceramah halal hari ini? okey lah sikit. Okey. Mana nak borong? Bolehlah pergi hidang untuk hari raya coklat Cadbury. Dia punya promosi tu ambil Tok Imam sekali. Boleh, tak ada masalah. Okey. Selagi mana JAKIM ada dan jaga segi halal, selagi itulah tak perlu dibimbangkan. Walaupun tuan-tuan terima macam-macam mesej. Selepas pada ni, terima, simpan dulu, jangan sebar. Mudah. Dulu nak dapat dosa kena bertemu dua orang untuk dapat dosa. Nak mengumpat. Sekarang tak perlu bertemu dua orang, menggunakan jari menyebarkan fitnah dan umpatan. Dosa di ujung jari. Bayangkan fitnah yang disebar, kan? Fitnah yang disebar dan disebar berkali-kali. Berapa banyak dosa yang diulang. Berbanding kita sebar benda yang baik, berapa banyak kita dapat pahala. Itu kesimpulannya lah. Okey. Jadi kalau terima, khususnya berkaitan dengan halal dan haram ni, stop dulu. Simpan dulu. Tanya dululah. Rujuk website lah. Rujuk website. Maknanya kalau kita tak announce tu, maknanya berita tu memang berita yang tak benar lah. Okey. Okey. Tapi kan pada dalam website tu kan kita nak tengok syarikat yang Directory. tengok directory syarikat halal apa semua tu kan, sebab dia based pada nama syarikat. Kadang-kadang kan kita tak tahu produk ni syarikat mana. Baru. Susah kan kita kalau dalam Keluar nak gajah? Brand sekali. Brand sekali. Oh, dia marah lah, Produk keluar nak mana, gajah. senang nak mencari. Faham, Sebab faham. kita tengok kan syarikat mana kita Tak tak tahu kenal nak dengan dapat. syarikat, kita kenal dengan produk. So tambah baiklah supaya Tambah baik lah. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita memang tak sudah data je. memikirkan ke arah itu. Untuk mudah pengguna, dia klik brand aja.
Okey. Saya fikir cukup sekadar tu perkongsian selama 2 jam lebih kurang hari ni. Ni nama lah puasa-puasa ni kan tunjuk lama pula ni. Dia jatuh halal tapi bawah dia kena ada ISO Minta buka slide yang terakhir sekali. Bawah sekali tu. Yang ni. Yang ni rakam mesti ada ISO dia lah. Besarkan yang ni, snap yang ni. Tak, bawa sini enggak bohong. Suka dijebak pula. Malu pula dia. Sangkut. Oh, tidak disahkan halal komputer ni. Tak apa, kecilkan. Baik tadi. Ada okey. Tak apa, sebenarnya ni tak apa dah. Okey. Yang ni boleh diviralkan. Ini adalah Dapat kebenaran dah ni. yang ni adalah yang sebenar-benarnya. Tak ada sampel hari ni. Biasa kalau hidang air boleh tunjuk. Hari ni tak ada hidang air. Patutlah tekak kering. Okey. Logo dan ada 2 nombor di bawah. Standard. Mana pattern dia di series. Tak perasan pun. Jadilah kita pengguna yang cakna sikit tentang logo halal. Okey. Ada 2 nombor di bawah. Pastikan, dan kalau nak rujuk tak puas hati, ambil nombor bawah tu masuk dalam directory. Boleh pesan. Siapa pemilik logo ini? Okey. Saya fikir cukup sekadar itu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas perhatian, perkongsian yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu kepada Allah SWT. Salah dan silap itu adalah kelemahan yang barangkali tidak disengajakan. Mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat hari raya dan tuan-tuan dan puan-puan. Baliklah ke kampung dengan selamat dan gunalah produk yang telah disahkan halal oleh JAKI di sepanjang perjalanan. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Fadhil Ustaz Naim atas penjelasan panjang lebar tadi, dan soalan-soalan pun saya sudah dikemukakan dalam sesi ceramah kita. Ini untuk akhirnya kita menjemput kepada pengurusi kelab Cik Mahir dan pengurusi kelab dan pengarah MACD untuk menyampaikan cenderah hati kepada Cik Naim. Silakan. Sekian saja sesi ceramah kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh saya. Dalam ni video banyak. Dia bangun semua di